Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat bersua kembali dalam rancangan Al-Kuliah. Ingat Jumaat, ingat Al-Kuliah. Dan hari ini kita bersiaran secara langsung di perkarangan Seri Pentas TV3 dengan topik kita sambung balik urusan terakhir, tetapi hari ini bahagian yang kedua. Dan bersama saya yang bahagia Ustaz Lutfi Razali, iaitu pembimbing pengurusan jenazah untuk Selangor dan juga Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita sambung balik Ustaz tentang pengurusan jenazah, dan hari ini sampai peringkat bahagian yang kedua Ustaz. Kita akan cerita tentang persoalan mandikan jenazah dan juga kapan sampai ke peringkat dimasukkan ke dalam van jenazah ini. Apa pun Ustaz, barangkali apakah syarat-syarat untuk memandikan jenazah ataupun menguruskan jenazah bagi seorang Muslim? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih pada Fadil Ustaz Fauzi. Alhamdulillah dapat lagi kita bersua pada hari ini, yang mana sambungan daripada yang kedua, yang pertama itu hari, dan insya-Allah pada hari ini kita akan pelajari sedikit sebanyak berkenaan dengan mandi dan juga kafan jenazah insya-Allah. Dan berkenaan dengan soalan ustaz itu tadi berkenaan syarat-syarat nak mandikan jenazah. Yang pertama sekali, mestilah jenazah itu jenazah Muslim, tuan-tuan dan puan, mesti jenazah Muslim. Dan yang nak uruskan pun mestilah orang Muslim juga, mesti orang Islam juga. Kemudian yang meninggal dunia ni bukan mati syahid. Maksudnya di sini tuan-tuan dan puan, para penonton dirahmati Allah sekalian, matinya mati biasa ataupun mati yang luar biasa. Ada juga saat mati yang luar biasa saya. Nanti kita tunjukkan bagaimana cara untuk uruskan mati yang luar biasanya. Kemudian bagi pengurus jenazah mesti ada yang telah diterangkan minggu yang dulu tu hari. Bahagian pertama mesti ada sifat amanah, berani, sabar dan juga ilmu yang cukup. Saya. Okey, dan seterusnya lagi, jenazah ini adalah jenazah yang sempurna. Dan jika ada anggota tak sempurna pun ada cara dia nak uruskan bagaimana. Itu saja Ustaz. Okey Ustaz, ada tak pengalaman pahit manis suka duka Ustaz mengurus dan mandikan jenazah, supaya kita semua dapat berkongsi pengalaman Ustaz untuk kebaikan kita bersama Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fauzi. Berkenaan dengan pahit dan manis tuan-tuan dan puan, saya tak nak istilahkan pahit Ustaz. Saya istilahkan semuanya manis belaka pada saya. Sebab apa Ustaz? Sebab di Malaysia ni sendiri, khusus di Malaysia saya, bukan semua orang diberi peluang untuk menguruskan jenazah. Betul. Di Malaysia ni mungkin ada berpuluh orang ataupun beratus orang saja yang boleh menguruskan jenazah dengan sempurna insya-Allah. Dan antara perkara-perkara yang dapat saya kongsi, pengalaman manis, bukan pahit Ustaz, pengalaman manis, antaranya ialah tengah urus jenazah mata terbuka Ustaz. Mata dia terbuka. Alhamdulillah dengan ilmu yang dah kita pelajari sedikit sebanyak, tak adalah kita lari Ustaz. Tapi kalau tak ada, saya rasa saya pun cabut Ustaz. Okey, seterusnya yang mana ada suatu ketika kita tekan perut jenazah Ustaz. Jenazah tu bangun, seolah macam hidup semula Ustaz. Tapi itulah, itu dengan sedikit ilmu yang ada ini, saya kongsikan dengan para penonton di rumah. Jika kita tekan perut itu, jenazah bangun, itu bukan jenazah hidup semula Ustaz. Itu adalah tindak balas daripada angin yang berada dalam perut jenazah tu tadi. Mungkin sewaktu sebelum kita mandikan jenazah, sementara menunggu untuk dimandikan dan juga dikafankan, angin telah masuk ke badan dia. Biasanya angin masuk berkumpul dalam perut lah Ustaz. Jadi bila kita nak mandikan, kita akan meruang. Jadi meruang tu kita terpaksa tekan perut untuk buangkan dia punya najis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton di rumah, jadi jika berlaku demikian, jangan cabut lari. Dia tak hidup semula. Kalau dah mati tu matilah. Kalau dah meninggal tu meninggal dah. Jadi alhamdulillah, setakat ini tak adalah yang pahit sangat-sangat. Okey Ustaz. Satu lagi Ustaz, benda kadang-kadang kita mandikan jenazah, saya baca dalam akhbar-akhbar tabloid ni, majalah kecil-kecil ni, dia kata mayat tu terjeler lidah masa mandi jenazah kan. Barangkali itu satu keaiban mayat. Apa yang patut dibuat oleh orang yang menguruskan jenazah tu? Orang uruskan jenazah. Okey, biasanya kalau yang tukang mandi ni, dia mesti ada sedikit ilmu ataupun petua-petua orang dululah. Okey, tapi pastikan petua-petua tu yang tidak melampaui batas, yang tidak melanggar syariat. Jadi biasanya jika ada itu, kita amalkan beberapa doa. Antaranya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa millati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ataupun kita boleh amalkan juga dalam surah Yasin ayat yang ke-52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Haza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Jadi itu antara ayat-ayat yang ataupun doa-doa yang boleh kita amalkan sepanjang menguruskan jenazah. Maknanya kalau mayat tu terjeler lidah terkeluar sampai ke dada ni, dia akan masuk balik ke kalau baca ayat tadi tu? InsyaAllah, mudah-mudahan, dan dengan pertolongan, dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, Ustaz. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz, barangkali soalan terakhir untuk blok ni. Ya. Ustaz, bila kita uruskan jenazah Ustaz, kadang-kadang saya dengar pula cerita-cerita bagaimana lepas habis uruskan jenazah, air mandi mayat tu ada yang buat mandi, ada yang minum, buat teh tarik. Apa masalah Ustaz? Okey, terima kasih pada Ustaz Fauzi. Itu berkenaan kita guna semula air yang telah digunakan. Biasanya air telah digunakan sama ada air takungan ataupun air yang ditadah keluar daripada selepas mandi jenazah tadi. Itu janganlah kita amalkan Ustaz. Itu adalah perkara-perkara khurafat. Yang diamalkan itu adalah yang pertama, dia kata dengan air itu tadi boleh menghilangkan kerinduan kepada si mati. Keluarga si mati. Maksudnya biasanya keluarga si mati lah yang akan gunakan. Jadi boleh menimbulkan rasa tidak rasa teringat lagi, tidak rasa rindu. Dan boleh, dia kata juga boleh lagi menghilangkan demam, boleh menghilangkan sakit. Dan juga ada satu kes lagi Ustaz, yang saya ada satu pengalaman nak kongsi dengan penonton di rumah sana, yang mana pernah satu ketika datang seorang hamba Allah kepada saya minta air daripada, kebetulan waktu tu saya mandikan seorang jenazah bayi yang pertama daripada dalam keluarga tu meninggal. Dia minta, saya tanya kepada hamba Allah ni tadi, hamba Allah tadi mungkin dah berumur, saya tanya Haji lah, panggil Haji dengan dia. Haji nak buat apa air ni Haji? Dia cakap untuk perubatan. Wallahualam Ustaz. Sebagaimana dia punya kesan setakat mana wallahualam. Tapi yang nyatanya seboleh-bolehnya janganlah tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, janganlah kita amalkan perkara-perkara khurafat ni. Okey Ustaz, apapun bagi anda yang berminat berkongsi pengalaman untuk ilmu dan sebagainya, boleh hubungi kami di talian bebas tol 1-800-886636, dan selepas ini kita akan tengok demo yang akan diadakan oleh Ustaz macam mana nak mandikan jenazah dan mengkafankan jenazah. Kita jumpa selepas ini insya-Allah. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama Al-Kuliah pada petang ini. Urusan terakhir bahagian yang kedua tentang pengurusan jenazah. Orang kata apa? Pengalaman terakhir kita hidup di dunia yang terakhir sekali ni akan diuruskan oleh orang lain. Apapun, kita bersama dengan Ustaz Ibaga, Ustaz Lutfi. Ustaz boleh cerita Ustaz, apa peralatan kita yang kita nak sediakan untuk mandikan jenazah pada petang ini? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih pada Fadil Ustaz Fauzi. Sekarang saya tengah pakai sarung tangan Ustaz. Nak mandikan jenazah. Kejap lagi kita ada jenazah ni Ustaz. InsyaAllah. Dan ini adalah peralatan yang kita telah sediakan pada bahagian pertama tu hari Ustaz. Jadi antara peralatannya seperti mana yang telah kita terangkan, kain dan juga kapas di atas inilah. Di bawah ni adalah jubah. Di bawah jubah ini adalah ada serban Ustaz ya. Ada serban. Jadi biasanya kalau hidup tak pakai serban, mati pun kita pakaikan serban juga Ustaz, insya-Allah. Okey, kemudian lagi saya juga di sini sediakan juga yang mana saya letak plastik lutsina Ustaz. Kalau perasan ini. Ada. Plastik lutsina ini kita gunakan untuk jenazah yang berpenyakit berjangkit. Contoh penyakit berjangkit ni Ustaz termasuklah HIV, AIDS, TB dan berbagai-bagai lah. Banyak. Ustaz pakai ni sarung tangan. Sarung tangan ni adalah yang pertama dia sebagai menghormati jenazah. Dan yang kedua, kita tak boleh bersentuh kulit dengan kulit. Walaupun lelaki dengan lelaki, haram hukum dia Ustaz. Jadi saya kena pakai sarung tangan lah. Jadi kalau jenazah yang berpenyakit berjangkit, bukan selai Ustaz. Dua ataupun tiga. Lagi banyaklah prosedur dan untuk uruskan jenazah penyakit berjangkit ni tak boleh diuruskan di rumah. Mesti diuruskan di hospital. Okey Ustaz, boleh kita mula sekarang? Ya, silakan. Jenazah dah ada? Jenazah dah ada dah.
Okey, ini antara kain yang kami gunakan, kain batik lepas lah biasanya. Pastikan sepanjang kita menguruskan jenazah, jangan dibuka aurat jenazahnya Ustaz. Jangan dibuka. Okey, jenazah ni kalau datangnya cara yang dah cantik lah Ustaz. Kita panggil cantik sempurna. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Sebab kadang-kadang jenazah datang tak ada kepala pun ada Ustaz. Ya. Yang tak ada kaki pun ada. Jadi kita akan mula mandikan jenazah ini. Ini jenazah lelaki, jadi kita boleh niatkan mandi jenazah lelaki lah Ustaz. Okey. Seterusnya Ustaz, saya akan terus mandikan je Ustaz. Teruskan. Sebab kita mungkin kesuntukan masa Ustaz. Ya, betul. Sebab biasanya nak uruskan jenazah ni sekejap je. Tapi kalau berkenaan dengan kita nak berbengkel ataupun berkursus, biasanya sehari atau 2 hari Ustaz. Ya, ya. Ini antara masa yang terpendek yang pernah saya buat Ustaz. Okey, okey. Okey, kita mandikan, kita dahulukan sebelah kanan. Sebelum tu kita boleh basahkan kepala dulu Ustaz. Okey. Air ni kalau boleh ditahan di tadah macam ni Ustaz. Jangan terus direct pancut kepada, ada setengah tempat pancut macam siram pokok bunga pun ada Ustaz. Bomba punya pipe. Tak boleh, Bomba punya pipe jangan Ustaz. Jangan buat itu Ustaz. Okey, kadang-kadang tu ada yang siram macam pokok bunga Ustaz. Itu pun tidak dibenarkan. Seboleh-bolehnya biarlah kita menghormati jenazah. Ya. Berlembut dengan jenazah. Kita tadah belah ni Ustaz ya. Ya. Jenazah ni macam menggigil je ni Ustaz. Dia sejuk Ya, Ustaz. Sejuk. Okey. Ini gosokan biasa, belum guna sabun lagi Ustaz kan? Belum, kita nak basahkan je dulu. Basahkan dulu. Okey, biasanya kadang-kadang sebelum basah ni pun ada setengah tempat dia suka meruang jenazah dulu namanya. Meruang tu apa Ustaz? Buang angin? Meruang tu kita membuang najis. Okey. Membuang najis yang terdapat pada badan jenazah. Dan meruang ni lebih kita tumpukan pada bahagian perut. Okey, minta bantu saya Ustaz Muhammad Khidir, sahabat saya untuk bantu, boleh jirus. Okey. Sebelum tu Ustaz, kita nak meruang jenazah. Jadi kita dah basahkan sedikit. Ada setengah tempat dia meruang dulu. Nak basah dulu pun boleh. Boleh, tak ada masalah lah. Ini tidak ada menjadi satu kesalahan Ustaz. Okay, Ustaz Khidir akan ikat sedikit. Ini sarung tangan yang telah saya buat dengan Ustaz Khidir. Yang mudah Ustaz. Ya, Orang lain semua orang boleh buat lah Ustaz ni. Kalau ni, tak ada sarung tangan ni, jangan pakai sarung tangan kontraktor Ustaz. Ya. Melecet Ustaz. Melecet. Okey, Ustaz Khidir duduk sebelah sini Ustaz Khidir. Okey, biasanya kita akan tinggikan sedikit jenazah. Tapi oleh kerana Saya kena pegang ke? Oh, Ustaz nak bantu, alhamdulillah. Alhamdulillah kita tinggikan sedikit jenazah Pegang ni. kepala, macam mana, Ustaz? Pegang kepala. Tinggikan sedikit jenazah begini dan air ni diletakkan di sini. Pastikan juga tuan-tuan dan puan para penonton muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Pastikan kita menggunakan air yang terus daripada pipe. Jangan menggunakan air daripada takungan. Kolah dan sebagainya. Kolah dan sebagainya. Bagi kita menghindarkan perkara-perkara khurafat tadi lah Ustaz. Ya. Kalau kita direct macam ni mungkin tak ada berlaku macam tu. Perkara-perkara. Jadi kita tekan perut kiri jenazah. Sebelah kiri jenazah di sini. Tekankan ke bawah. Kemudian tangan kiri kita ni memainkan peranan yang mana berada di sekitar dubur jenazah. Kalau bahasa kasarnya Ustaz, kalau boleh disebut di sini lah Ustaz, ya. macam kita bahasa berak lah Ustaz. Ya. Dimainkan. Jadi sebelah cuci. kiri Yang kiri tu cuci. Okay. Jadi sebelah kanan ni kita tekan. Tekan sampai habis lah Ustaz. Biasanya kita buat selama 3 kali. Okey, Ustaz boleh jatuh balik. Tengok Ustaz pun gigil je. Ustaz sejuk juga ke? Takut. Oh, takut. Alhamdulillah takut dengan kematian Ustaz ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Okey, itu kali pertama. Alhamdulillah Ustaz tak ada najis Ustaz. Tak ada najis, jadi kita boleh kali pertama pun sudah memadai lah Ustaz. Ya. Okey, seterusnya kalau ada najis Ustaz, kalau kita buat kali pertama tu ada najis, kali kedua pun ada najis, kali ketiga pun ada najis. Jadi kita Berterusan gunakan najis tu? Berterusan. Jika ada berterusan najis tu, tuan-tuan dan puan-puan para penonton dan dirahmati Allah sekalian, ada beberapa cara yang kita boleh laksanakan. Antaranya kita buat cara yang lain Ustaz. Tadi kita kangkang dan juga kita angkat. Tapi ini cara ni kita ngeringkan jenazah Ustaz. Oh, ngering ke kiri. Ya. Ngiring ke kiri atau ke kanan ikut kita. Tapi bila kita duduk belah sini kena ngiring belah kita lah. Ya. Okey. Saya ngiringkan sebelah sini saya. Sebab jenazah ni macam ni. Okey, saya ngiringkan sebelah macam ni. Okey. Kaki ni diangkat sedikit. Mengikutkan di sini, letakkan di sini supaya jenazah ni tak tergolek. Okey, kemudian biasanya ini cara kasar lah Ustaz. Ya. Tapi jarang dilaksanakan macam ni lah. Jadi kita boleh tutupkan dulu air, kemudian di sekitar dubur walau macam jenazah, tapi oleh kerana najis yang terlampau banyak, kita masukkan air dalam perut ni. Dalam perut melalui dubur. Dengan tutup dulu pipe ni, kemudian masukkan
baru kita buka dalam kiraan 5 macam tu. Ya, ya. Okey, 1 2 3 4 5 kita tarik, insya-Allah najis dia akan keluar semua, Ustaz. Okey, boleh betulkan, Ustaz? Okey. Yang pertama sekali mesti najis lah, Ustaz. Ya. Kemudian kita juga nak menanggalkan kekotoran ataupun najis yang berada di badan jenazah ni. Saya minta Ustaz tolong ambil itu, Ustaz. Satu. Ni? Ya. Okey. Tisu basah ni. Tisu basah ni biasanya ada banyak cara, Ustaz, ya. Ada banyak cara. Jadi para penonton dan dirahmati Allah sekalian, muslimin muslimat, para penonton yang berada di rumah, ada beberapa cara kita boleh gunakan untuk menyucikan badan jenazah ini. Antaranya kita menggunakan tisu basah, ataupun kita boleh juga menggunakan perca kain, ataupun kita gunting kain sebesar ni, kita boleh gulung pun boleh juga, ataupun kita nak guna putik kapas pun boleh juga. Jadi pelbagai cara kita boleh gunakan lah. Jadi saya biasa dan lebih suka gunakan tisu basah ni, lebih mudah. Jadi kita tak perlu gulung lagi. Jadi kita letakkan tangan sini ataupun jari ibu untuk menyucikan mata dia. Menyucikan mata dia, Ustaz, sucikan mata dia. Dia bermula dengan belah kanan juga, Ustaz. Ya, ya. Kemudian dah habis, kalau tak ada apa-apa, ini lapkan. Ini untuk kita membuang dia punya kekotoran jika ada, Ustaz, ya. Kalau nampak memang kena buang lah. Ya, Kalau buat macam ni, kalau tak ada je, kita tak nampak. Yang kadang hospital, Ustaz, kadang-kadang dia ada gam melekat lagi tu kan? Ya, saya. Kadang-kadang ada gam. Gam tu biasanya kalau kena air ni kita boleh gosok, dia akan keluar lah biasanya. Okey, jadi seterusnya, lepas daripada situ, lepas mata kita turun kepada hidung semula. Turun pada hidung, Ustaz, ya. Ya, ya. Hidung ni kita tengok, kita pegang macam ni je, Ustaz. Buat pada belah kanan saja. Tak perlu dijolok sampai ke dalam, Ustaz. Dan kalau nak jolok juga tu, biasa kalau kita nampak ada kekotoran, kadang-kadang tu ada darah-darah atau lendir-lendir, jadi bolehlah kita jolok sedikit dan dibuang semula lah. Biasa kemalangan jalan raya itulah. Banyak darah itu kita buang. Kemudian biasanya dalam badan jenazah ni dia ada air, Ustaz, mulut dia ni. Dan air dalam mulut dia ni dia mengeluarkan satu bau yang agak meloyakan lah. Jadi sebab itulah kita sebagai, kalau nak mandi jenazah kena ada sabar tadilah. Kena ada sabar. Jadi jangan muntah kat jenazah tu, Ustaz. Kesian tengok jenazah tu, mengaibkan. Jadi sebelum orang lain berkata-kata tu, saya, jadi kita terus dengan kita punya mandi. Sambil-sambil itu, Ustaz, hidung kiri biasanya kita akan tukar lah, Ustaz. Dah habis mata, habis hidung, kita tukar. Ambil yang lain. Ambil yang lain, Ustaz. Ada lagi ke, Ustaz tu? Ada, alhamdulillah. Nasib baik ada lagi, Ustaz. Okey, seterusnya tengok bahagian bibir. Saya suka jika jenazahnya dah mulutnya tertutup macam ni, tak perlu kita nak menggosok sampai ke dalam, Ustaz. Sekadar kita lalukan di sini saja pun sudah memadai. Tetapi biasanya dia ada air dalam mulut. Kalau ada air, kita ngeringkan jenazah ni. Kita ngeringkan, kemudian tekankan di bawah sini. Buah pipi ya? Ya, buah pipinya untuk mengeluarkan air. Air itu akan bau sikitlah, Ustaz, airnya. Okey, jadi kita akan betulkan balik jenazah ni. Sebab tu kita uruskan jenazah ni, kenalah sopan dan juga tak boleh menyakiti jenazah. Okey, seterusnya saya pernah lihat, Ustaz, ada kadang-kadang dia buruh gigi mayat. Buruh gigi? Kalau buruh gigi tu boleh, tapi lebih baik bagi orang hidup. Sebab orang hidup pun bukan semua gosok gigi, Ustaz. Okey. Jadi lebih baik kita bagi untuk orang hidup. Jenazah nak gosok tu terpulang lah. Terpulang. Tapi boleh. Cuma jangan sampai menyiksa jenazah. Itu sahaja. Telinga, Ustaz, telinga? Telinga, ya. Biasa kalau dah lepas hidung, saya guna yang sama lah, Ustaz. Saya guna yang sama. Tapi kalau yang betul, biasa kita akan tukar lah. Tukar. Sebanyak mana kita nak pakai, terpulang. Terpulang kepada kita. Saya akan gunakan telinga. Telinga ni di bawah, di luar, di cuping telinga saja, Ustaz. Di cuping telinga. Tapi kalau ada kekotoran dalam telinga kita nampak, yang kita boleh tengok, jadi kita boleh gunakan putik kapas lah, Ustaz, ya. Untuk korek buang. Makna, Ustaz, ni nak hantar balik kepada Allah SWT mesti bersih. Mesti bersih. Suci. Dan perlu diingat, Ustaz. Sebab apa? Saya selalu kalau pergi berkongsi ilmu, berceramah di surau atau di masjid-masjid yang biasanya, saya pesan sangat dengan saya punya peserta, yang mana seboleh-bolehnya biarlah ahli keluarga yang mandikan. Sebab ahli keluarga mandikan biasanya dengan penuh kasih sayang, Ustaz, ya. Ya. Okey, lepas tu, Ustaz, habis semua. Okey, bila dah habis ini, kita tengok kuku dia, Ustaz. Okey, tengok dia punya jari dia. Kena cek semua, ya? Kena cek semua, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, kalau ada sedikit kotoran, kita boleh buang. Okey, jika tak boleh buang, Ustaz, kalau kukunya panjang, potong.
tak boleh buang, jangan dipotong. Okey. Jangan dipotong. Ambilkan pencukil gigi ataupun lidi, buangkan sahaja najis yang ada di bawah kuku tu tadi. Jangan potong. Jangan dipotong, sebab Ustaz. okey. Okey, seterusnya kita buanglah, Ustaz. Okey, kemudian diselat-selatkan celah-celah jari ni. Okey. Diselat-selatkan celah jari. Habis jari. Habis jarilah. Okey. Mulakan kanan dulu. Okey. Bawa ke kiri, Ustaz. Okey. Bawa ke kiri pun sama juga. Buatkan benda yang sama berulang kali, Ustaz ya. Habis kiri kanan, Ustaz Habis kita buat kiri Ustaz. kanan baru kita bawa ke kaki, Ustaz. Sebab tadi di bahagian Dah settle dah? Dah settle dah. Itu jangan diusik lagi dah. Okey. Mungkin kadang-kadang tu kalau najisnya terkeluar, kita hanya Ada setengah orang Ustaz basuh. sampai kadang terselak-selak dia punya nampak aib. Itulah yang perlu kita tekankan di sini. Jadi para kena ada penonton ilmu, kena ada ilmu, Ustaz. Jadi para penonton dari mata Allah sekalian, jika kita uruskan jenazah, pastikan auratnya sentiasa tertutup. Bagi lelaki atas pusat, bawah lutut. Ya. Bagi perempuan aurat lazim. Aurat lazim ni atas dada, bawah lutut. Jadi ini dah tutup aurat dah, Ustaz. Ya. Ini menutup aurat. Dan tutup aurat juga jangan sampai kadang-kadang tu dia pakai kain selapih, Ustaz. Kalau pakai kain selapih, kalau basah nampak juga. Nampak juga. Seboleh-bolehnya pakailah kain yang berwarna. Jika tak ada, Ustaz ya, saya tunjukkan bagaimana kalau kain putih tadi digunakan. Bagaimana kita nak jadikan yang selapis tu kepada 3 lapis. Saya tunjukkan, Ustaz. Biasa kain kita akan potong sama panjang dengan kain kapan. Ya. Itu biasa. Okey, jadi kita ini selapis, Ustaz ya. Ya, betul. Bagaimana nak jadikan 3? Kita lipatkan 1. Ambil di sana. Nampak tebal jugalah. Nampak tebal. Jadi 3 lapis di sini. Jadi masih lagi menutup aurat, Ustaz. Itu, Ustaz ya. Okey, sampai kaki Ustaz. Macam mana, Ustaz? Okey, seterusnya kita bawa ke kaki. Ustaz Khidir nak cuci ke kaki? Ustaz Khidir cuci. Cuci kuku, kaki dan celahan-celahan antara jari-jari. Jadi kita mulakan sebelah kanan, baru kita bawa sebelah kiri dulu. Sebelah kiri pula lah. Okey. Bila kita dah siap suci macam ni, baru ada beberapa cara, beberapa pendapat lah, Ustaz. Ada yang katakan nak wudukkan di awal ataupun wudukkan di akhir. Saya pilih dua-dua, Ustaz. Wudukkan di awal, wudukkan di akhir setelah cuci. Maknanya badan dia dah bersih, baru kita wudukkan dia. Okey. Ustaz Khidir sudahkah? Okey, kalau sudah Ustaz, apa kata kalau tuan-tuan puan-puan dan rahmati Allah semua ya, kita kalau ada masalah boleh hubungi kami di talian bebas tu 1-800-88-6636 dan kita lihat selepas ini demo macam mana mayat akan dikafankan oleh yang bagi Ustaz Lutfi. Kembali selepas ini insya-Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah, terima kasih anda semua yang memang prihatin dengan urusan terakhir kehidupan kita di dunia ini. Dan kita ambil satu panggilan sebenarnya. Puan Rohani dari Pontian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa masalah Puan? Silakan. Tak, nak bertanya yang tadi ni yang selalunya kalau mandikan mayat. Ya. Tukang mandi ada kan? Ya. Kita ni pembantu. Pembantulah tolong-tolong kan? Ya, ni pembantu dia. Tapi mesti doa tu kita nak baca macam tadi yang Ustaz cakap ke? Okey, lagi ada soalan lain? Soalan lain apa tadi Tak apa. Tadi ingat-ingat tapi kata lupa pula. Akak fikir dulu. Kita tanya Ustaz ya. Okey Ustaz, okay. Tentang doa tadi tu, siapa yang baca? Pembantu ke ataupun dua-dua baca ataupun semua baca? Okey, seelok-eloknya terima kasih kepada puan yang bertanya lah. Jadi seelok-eloknya biar semua yang membantu tu membaca doa tersebut. Kadang-kadang doa ni tuan-tuan dan puan para penonton dan mati Allah sekalian, bagi menghindarkan kita kadang-kadang ni masyarakat Malaysia ataupun kita orang Melayu ni percaya dengan benda-benda yang gaib ni. Kadang tu dipanggil hantu mayat, badi mayat, macam-macam Ustaz ya. Jadi seboleh-bolehnya semua kita amalkan. Siapa yang membantu, ahli keluarga yang berada bersama sini juga yang mana membantu menguruskan jenazah, amalkan ayat tadi. Baca sebelum pengurusan jenazah. Baca sebelum pengurusan jenazah dan boleh baca selepas pun boleh Ustaz. Okey Ustaz, kita mulakan pengkapanan. Ayat yang baru tu Ustaz, pengkapanan. Jadi di sini jenazah tadi kita dah mandikan. Jadi nak mandikan sempurna tu kita masa yang terhad Ustaz ya. Jadi kita mandi ikut setakat mana yang boleh Ustaz ya. Ya. Okey. Saya akan kapankan biasanya kalau macam ni. Ustaz, tangan macam ni tangan. Tangannya nanti kita akan kiamkan biasanya. Okey. Kita kiamkan dulu tangannya, letak elok-elok.
Macam orang sembahyang. Ya, macam orang semayang. Okey, biasa macam ni Ustaz eh? Ya. Okey, kemudian Ustaz Khidir bantu saya di sana. Okey. Tutupkan keseluruhan jenazah dengan kapas Ustaz. Jangan kadang-kadang setengah tempat tu Ustaz, minta maaf saya cakap Ustaz, setengah tempat tu kadang-kadang dia tutupnya jenazah ni. Dia tutup, saya pernah ada satu pengalaman yang mana jenazah ni hanya ditutup dengan menggunakan ini saja. Sekejap Ustaz, saya angkatkan jubah dia dulu. Ya, ya. Dengan hanya menggunakan Kain. keping kain saja Ustaz. Kapas hanya diletakkan di sendi-sendinya sahaja. Jadi nampak tak cantik Ustaz ya? Ya, ya, Nampak ya. tak cantik, bukan apa. Okey. Kapas ni lagi kita naikkan. Okey, tengok bila dah ditutup di sini Ustaz, peranan jubah Ustaz ya. Ini peranan jubah. Jubah ni yang kita buat pada bahagian pertama dulu Ya, Ustaz. betul. Okey, peranan jubah. Dia terus tutup aurat dia. Walaupun kita belum tutup kapas lagi tadi. Ya, ya. Jadi kapas ni tadi kalau nak tutup jangan dibuka keseluruhannya Ustaz. Tutupkan. Tadi kalau jika tuan-tuan dan puan-puan para penonton dan dimata Allah sekalian perasan tadi jenazah ni tadi masih lagi menutup aurat. Masih lagi menutup aurat. Jadi kita boleh tutupkan. Biasanya kain ni dikeluarkanlah. Ya, ya. Tapi untuk makluman sebenarnya ini bukanlah jenazah yang betul Ustaz. Ya, ya. Kalau jenazah betul kita dah tanggalkan. Ya, ya. Jadi jenazah ini boleh mengikut arahan Ustaz. Itu yang istimewanya. Ya. Jenazah ni boleh ikut arahan. Okey, Ustaz kita tambah kapas lagi tutup kaki dia. Jenazah ni senang Ustaz uruskan. Saya paling suka uruskan jenazah macam ni lah Ustaz. Ya. Senang diarahkan. Jadi kita tak perlu susah-susah Ustaz ya. Ya. Okey, dah tutup habis Ustaz Khidir Okey, untuk ini kita akan lekatkan di sini sedikit. Lekatkan Ustaz Khidir. Diangkatkan ke atas. Okey. Ini lapisan pertama Ustaz? Ini lapisan ke bau pertama. jubah? Bau jubah. Jubahnya saja. Kira lapisan pertama jugalah. Yalah, ya dikira sekali Ustaz. Okey. Okey. Okey Ustaz, kita ada satu panggilan di hujung talian kita. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Siapa di sana? Ini Puan? sambung tadi ke? Sambungan tadi ke? Okey. Teruskan soalannya. Lagi satu. Ya, ya. Sebab kita pembantu. Kadang-kadang kita tak tahu tapi kita nak membantu tolong mandikan. Ya. Jadi kalau kita baca selawat aja memadai tak? Okey. Kita dengar penjelasan Ustaz Lutfi ya. Okey, terima kasih Puan Wani. Ada lagi satu. Ya. Lagi satu macam air tu. Tadi tu terus mengalir kat getah kan? Ya, betul. Tapi selalunya saya nampak macam dimasukkan dalam satu tong yang besar. Lepas tu dicedok pakai gayung. Boleh? Okey, kita dengar penjelasan Ustaz ya. Okey. Assalamualaikum. Okey Ustaz, tentang kalau yang memang mereka tak hafal doa, mereka baca selawat saja, adakah madai Ustaz? Ya, terima kasih kepada puan yang bertanya. Jadi untuk makluman para penonton dan dimati Allah sekalian, boleh apa jua ayat yang kita boleh gunakan yang mana kita rasa boleh melindungi diri kita sebagai melindungi ataupun sebagai penghalang daripada kita terkena perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi jenazah ni telah ditutup. Okey. Tentang yang kedua tadi tu Ustaz, ada yang kata apa guna gayung, Ustaz guna paip getah tadi Saya kan? guna getah paip. Kenapa saya gunakan getah paip tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian? Yang pertama untuk mengelakkan daripada penyalahgunaan air. Yang mana kita dah terangkan sebentar tadi Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua kita tak nak jika kita takungkan air, kita mesti pastikan air itu melebihi 2 kolah Ustaz yang boleh menyucikan. Jika kita basuh, kalau kita letak dekat situ tongnya sebelah sahaja. Kita takut air daripada sini masuk terpercik. Jadi dah jadi air mustakmal Ustaz. Okey Ustaz, kita ada Cik Wan di hujung talian Bentung Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, apa soalan Cik Wan? Soalan saya, saya pernah dengar tatkala mandikan jenazah yang tidak bermasalah dengan najis. Ya. Ada di antaranya mengatakan buat sekadar, yakni syarat aja. Macam mana pendapat Ustaz? Okey, kita dengar penjelasan Ustaz Lutfi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Ustaz, ni Ustaz tengah buat serban kan? Tengok serban. Okey, Ikat kalau tak apa cantik lah ni. tak apa. Kalau jenazah memang dari awal tidak ada najis Ustaz, barangkali dia kat hospital memang dah bersih lah. Bersih. Dia kata kita buat ala kadar saja. Betul Ustaz? Maksudnya alang kadar di situ ialah sekadar syaratnya saja. Syarat saja. Jadi kita menyucikan jugalah. Tak perlu kita tekan-tekan lagi. Tak perlu kita tekan yang kuatlah. Biasanya itu jenazah yang
telah dibedah siasat Ustaz. Biasa dia tak ada najis lah. Jadi kita tak tekan kuat-kuat itu, kita hanya sucikan sedikit sahaja untuk syaratnya sahaja. Okey, jadi Ustaz dah siap kita ni. Serban ni tak apa cantik lah Ustaz ya. Ya. Saya ikat cuma Sebaik-baiknya serban yang si mati pakai masa hidup sembahyang lah bagus Ustaz. itu lagi bagus. Itu lagi bagus sebenarnya Ustaz. Kalau tak ada boleh pakai yang biasa kedai punya baru beli pun boleh. Ataupun yang jubah pun sama juga, yang pakai cuma gunting saja. Ya. Cuma lagi jubah ni mungkin dari segi susah cara pemakaiannya sahaja. Jadi kalau senang kita rasa boleh pakaikan, ya silakan. Boleh, tidak menjadi masalah. Jadi kita mula mengafankan saya. Ni lapisan kedua. Ini lapisan kedua. Okey, tapi ini saya tak tutup muka dia Ustaz ya. Saya tunjukkan macam mana. Okey, itu kita selitkan masuk di bawah. Yang di hujung sini kita tegangkan Ustaz ni. Ni tegangkan. Tegangkan, tarik bawah sana. Okey, kemudian tarik bagi tegang ni Ustaz Khidir. Sebelah sana. Tarik yang hujung sekali. Ya. Pegang hujung, jangan dilepas. Okey, ambil yang sebelah kanan pula. Okey, selitkan di bawah. Ini kita selitkan di bawah Ustaz, bagi cantik, bagi tegang, tarik bagi cantik. Bagi rata kan? Bagi rata. Ini kain ni dah berkedut sikit lah Ustaz sebab dah 2 minggu dalam beg Ustaz. Biasanya kalau yang keluar dari kedai tu cantik lagi Ustaz. Cantik lagi. Okey, ini saya hanya menggunakan untuk tontonan tuan-tuan dan puan-puan, yang mana jika kita menguruskan jenazah yang berpenyakit berjangkit ataupun jenazah yang baru kemalangan, yang darahnya masih hidup, mengalir lagi darahnya Ustaz. Jadi kita gunakan plastik lutsina ni bagi mengelakkan darah dia terkeluar. Okey, kita boleh tutup Ustaz Khidir. Okey, ini sepatutnya tutup habislah Ustaz kan. Tapi sebabkan kalau saya tutupkan meninggal pula budak ni Ustaz. Jenuh Ustaz nak jawab. Boleh tutup Ustaz Khidir. Tutupkan. Kecuali muka saja. Muka saja tidak ditutup. Muka saja tidak ditutup. Okey, ini boleh lagi Ustaz Khidir teruskan. Ada setengah pendapat, ada setengah orang tempat Ustaz dia gunakan kain kapan ni Ustaz, dia buat kiri kanan kanan kiri, bersilang. Kiri bersilang. Pun boleh juga. Tapi kita tak nak mengelirukan, kita guna kiri kanan pun boleh juga Ustaz. Okey, saya teruskan lagi saya. Dah tinggal selai lagi, kejap lagi lapisan yang terakhir. Rasanya jenazah ni tadi kecil je, dia jadi besar ni saya. Setelah dikafankan biasanya akan besar sikitlah. Cantik Ustaz kapan? Memang kena cantik-cantik. Okey. Untuk yang terakhir ni Ustaz ada 2 cara. Yang pertama macam biasa macam ni. Ini macam biasa yang kita buat, yang kita selalu tengok. Ada satu lagi cara. Ini pun setengah tempat ada buat macam ni Ustaz. Kita gulung Ustaz. Kita cantumkan Ustaz Khidir di sebelah sini. Ini saya tunjuk contoh Ustaz ya. Tapi saya tak boleh nak gulung sepenuhnya. Ustaz gulung situ pun okey. Okey, gulung Ustaz. Gulung sampai rapat Ustaz. Okey. Oh, macam ni cara dia. Ada 2 cara Ustaz ya. 2 cara. Satu bersilang macam tadi. Yang ni menggulung saya nak tengah-tengah. tunjukkan cara gulung ni Ustaz. Yang ni jarang diketengahkan Ustaz. Okey. Kita boleh mula ngikat daripada sana, hujung kaki itu. Ambil di hujung kaki. Saya gunakan istilah zip on ke zip on ni saya tak dapat lagi Ustaz istilahnya. Alat tu Okay. Sebab saya tak guna lagi. Jadi dia ada pelekat. Dia ada pelekat. Ini saya dah jahitkan siap pelekat dia. Dia dah ada pelekat di sini. Dia lebih mudah Ustaz. Biasa guna tali Ustaz kan? Biasa guna tali, dan tali itu biasanya diambil daripada perca kain, tepi kain ni Ustaz. Betul boleh tu Ustaz. Ini lebih nampak lebih kemas sebenarnya Ustaz. Okey, kerana apa saya buat macam ni Ustaz? Biasanya macam ni lebih senang untuk kita angkat tuan-tuan dan puan. Lebih senang pegang kita sini angkat. Pegang di sini. Ini kita gunakan biasanya nak menurunkan jenazah dalam kubur. Biasanya kita peluk Ustaz biasanya. Bila kita peluk, satu berat Ustaz. Lagi satu, kita nak letakkan jenazah tu di dalam kubur. Kita terpaksa menggunakan tenaga yang banyak. Betul. Kemudian masa kita menunduk untuk kita masukkan jenazah ke liang lahat tu, kita takut dengan kita terjun dalam tu Ustaz. Jadi susah Ustaz ya. Jadi kalau macam ni, jenazah sekali ganda lebih berat Ustaz ya? Ya, biasanya macam tu, sekali ganda lebih berat. Okey.
Ini kalau panjang kita boleh potong Ustaz. Ya, ya. Boleh potong. Okey, ini dah siap Ustaz. Saya tak tutuplah mukanya. Takut nanti betul-betul meninggal tak tahu. Okey Ustaz, apa nak satu jawab, lagi. Ada memang tak pada mula tak ditutup muka Ustaz sebab nak bagi saudara mara, isteri kata bagi penghormatan terakhir nak cium Ya, ke nak cium. apa pandangan Ustaz tentang masalah ni? Okey, berkenaan dengan cium, siapa-siapa pun sebenarnya boleh cium kecuali ada juga salah siapa-siapa tu yang bukan mahramnya tak boleh cium. Tiba-tiba datang tunang dia Ustaz. Meninggalnya lelaki ni Ustaz. Macam ni lah. Ya, ya. Abang handsome macam ni meninggal. Tiba-tiba datang bukan girlfriend dia, tunang dia. Dia cakap, "Ustaz, saya nak cium dia." Tanya dia, "Awak siapa?" "Saya tunang." "Minta maaf Ustaz, tunang tak boleh Ustaz." Tapi kalau isteri boleh. Begitu juga dengan anak-anak, begitu juga dengan mak ayah, begitu juga dengan ibu, begitu juga dengan rakan-rakan yang sejenis. Maknanya kalau lelaki lelakilah, kalau perempuan perempuanlah. Orang kata jangan menangis Ustaz, nanti kalau menitik air mata kat mayat tu adalah macam-macam cerita kata. Macam-macam cerita. Sebenarnya tidak menjadi masalah Ustaz. Nak menangis boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun menangis apabila berlaku kematian kepada putrinya. Menangis juga, tapi bukan menangis yang meraung, yang setengah menangis tepuk-tepuk dada Ustaz, koyak-koyak baju. Nasib baik tak jadi Hulk Hogan Ustaz. Jadi dia koyak-koyak baju itu yang tidak dibenarkan, meraung Ustaz. Yang tidak dibenarkan. Jadi kalau air mata menitis hanya lapnya saja. Kadang-kadang orang tanya Ustaz, saya dah ambil wuduk Ustaz, macam mana saya nak cium suami saya? Saya cakap tidak menjadi masalah. Suami tidak batal dah dia punya air semayang. Dah putus. Dah putus. Segala amalan dia pun dah putus. Perhubungan dia manusia pun dah putus. Jadi siapa-siapa boleh cium. Ada Ustaz orang setengah orang buat kan dia tabur minyak wangi Ustaz. Boleh. Boleh, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Okey, sebelum ada minyak wangi. Ada minyak wangi Ustaz. Jadi sebelum saya terlupa tadi saya masa mandi kadang-kadang tu mungkin penonton di rumah tertanya-tanya, kenapa Ustaz tak buat air 9? Sebab kita tak sempat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak sempat. Kita ada masa lebih kurang 45 minit saja Ustaz ya. Biasanya kita buat sehari Ustaz untuk ni. Jadi biasanya kita sediakan air, namakan air 9. Dalam masyarakat Malaysia ni namakan air 9. Jadi air 9 tu air apa sebenarnya Ustaz? Kadang-kadang mungkin penonton di rumah nak tahu. Kita rahsiakan dulu. Rahsiakan dulu. Apa kata air 9? Kita bagi mereka tunggu sampai habis saja. Ya, boleh. Apa kata Ustaz kalau kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih setia bersama kami Al-Kuliah dalam topik urusan terakhir bahagian yang kedua pada petang ini bersama dengan Ustaz Lutfi. Ustaz, ada soalan cepu emas. Boleh. Yang mandikan jenazah, biarkanlah orang perempuan katakanlah Ustaz. Yang menguruskan jenazah, mandi jenazah haid ketika itu datang bulan. Jadi apakah boleh ataupun tak boleh orang yang haid memandikan jenazah? Okey, terima kasih kepada Fadil Ustaz Fauzi. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dirahmati Allah sekalian, jika nak uruskan jenazah tu kita dalam keadaan kotor. Ini bagi perempuan lah Ustaz ya. Dalam keadaan kotor, maksudnya di sini dalam keadaan haid. Jadi tidak digalakkan lah Ustaz. Tidak digalakkan. Jadi jika nak buat juga bagilah orang lain yang buat. Jadi kita hanya perhatikan sajalah sebab dia dalam keadaan kotor. Kita pembimbing saja. Ya. Sebab kadang-kadang jenazah ni diuruskan dalam masjid Ustaz. Dia tak boleh masuk masjid. Itu masalahnya. Satu lagi Ustaz, kadang-kadang biar dulu jenazah ni, biar dulu. Dah siap dah kapan dah? Dah mandi siap, dah kapan siap, malah dah solat pun dah siap. Tunggu sekejap, jangan kemudian lagi sebab nak tunggu anak-anak balik. Besok dia akan sampai ke Kuala Lumpur daripada Nigeria, daripada Jepun. Apa komen Ustaz? Okey, berkenaan itu tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Ustaz yang bertanya. Berkenaan soalan tadi, satu soalan yang cukup bagus Ustaz, sebab ini beramai dan banyak berlaku di kalangan masyarakat kita di Malaysia ini, yang mana kita melewatkan pengurusan jenazah. Kalau melewatkan tu dengan sebab musabab yang munasabah boleh dimaafkan. Tetapi jika lewat itu dengan sebab yang tidak munasabah, kalau ikutkan hukum, haram hukum Ustaz, melambatkan pengurusan jenazah. Okey Ustaz, kita nak tunggu nak solat jenazah pula. Nak solat jenazah. Macam kaifiat dan caranya, silakan. Kaifiat dan cara dia. Jadi saya minta Ustaz Khidir duduk di sini. Saya akan tunjukkan cara dia Ustaz ya. Okey, biasanya kadang-kadang masyarakat kita Malaysia berbelah bergaduh Ustaz ya. Mana lelaki, mana perempuan, kepala mana yang sebetulnya letaklah kepala belah mana pun tak jadi masalah, tidak menjadi satu kesalahan. Tapi lebih afdal letakkan sebelah kanan. Jadi yang berbezanya adalah imam, kedudukan imam. Contoh saya, ni imam duduk sini, jenazah lelaki, kepalanya tetap sebelah kanan. Bagi jenazah perempuan, kita ke tepi sedikit.
antara pinggang dengan pinggul jenazah. Ini jenazah perempuan. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, jika ada jenazah di rumah, kita perhatikan imam. Imam duduk di mana? Kita boleh nampak. Kedudukan tu sunat saja ataupun Jadi yang pentingnya kita menyembahyangkan jenazah. Itu yang penting. Rukun-rukun sembahyang Ustaz? Okey, rukun-rukunnya antaranya kita tunjukkan inilah Ustaz ya. Saya Ustaz Khidir. Okey. Niat saya membaca Fatihah, kemudian dia ada berapa rakaat. Ustaz Khidir berapa rakaat ya? Biasanya kadang-kadang bila berkongsi ilmu Ustaz, kadang kita tanya ada berapa rakaat solat jenazah, dengan keadaan yang dengan perasaan yang gembira menjawab 4 rakaat Ustaz. Jadi sebetulnya tuan-tuan dan puan, bukanlah 4 rakaat, yang sebetulnya adalah 4 kali takbir sahaja. Saya boleh teruskan saya? Boleh teruskan. Okey. Takbir yang pertama, Ustaz Khidir boleh mulakan. Allahu Akbar. Takbir yang pertama, membaca suratul Fatihah. Takbir yang kedua, Allahu Akbar. Jadi saya tak baca Al-Fatihah tu sebab takut masa kita tak cukup saya. Semua dah hafal. Semua dah hafal. Lagi satu takut masa tak cukup ya saya. Okey, kemudian ni selawat. Selawat ni senang kita cakap, selawat yang ringkas pun boleh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad pun sudah memadai. Tapi kalau kita hafal panjang, tapi kita kalau orang Islam dah tentulah kita sembahyang. Dia punya solat tahiyat akhir itu. Selawat yang terakhir dalam tahiyat akhir tu. Tahiyat akhir itu selawatnya yang panjang. Okey, kemudian mendoakan kepada jenazah dalam takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang pendek. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Untuk lelaki. Untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, tukahu kepada ha. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, kita ambil yang pendek supaya semua orang boleh sembahyang jenazah. Kalau kita panjang-panjang nanti, Ustaz panjang sangat nak hafal susah. Alasan tu. Alasan Alasan Ustaz. Yang kedua Ustaz? Seterusnya mendoakan jenazah yang keempat, takbir yang keempat, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu pun sudah memadai Ustaz. Ataupun nak buat yang panjang pun boleh, tidak menjadi masalah jika kita hafal. Kalau dia lupa, pun tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Itu adalah sunat saja. Sunat saja mendoakan kepada jenazah ni tadi. Kemudian memberi salam yang pertama ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sempurnalah rukun salat. Sempurnalah rukun solat jenazah. Lepas tu biasanya kadang orang berdoa. Kadang-kadang ditanya pula, Ustaz, saya boleh tambah lagi saya? Boleh tambah lagi. Jadi kadang-kadang orang tanya pula, apa kita saksikan atas jenazah ini? Ustaz, kita saksikan jenazah ini dia meninggal tengah minum toddy Ustaz. Jadi apa kita nak cakap? Jadi itu kita kena ubahlah kalau boleh. Jika sebolehnya kita ubahkan pertanyaan tu. Apa yang kita saksikan pada jenazah ini ketika dimandikan? Boleh tanya lagi ketika disembahyangkan, ketika dikafankan. Ubahkan soalan dia tu. Boleh. Jadi kita tengok dia baik katanya. Itu dah tentulah baiknya, tapi kadang-kadang kita tanya soalan tu yang terlampau umum saya. Jadi jawapan kita dah tahu dia meninggal tu kerana mabuk, tapi kita cakap baik juga. Jadi itu terpulanglah tepuk dada tanya iman tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah sudah sempurna Ustaz. Kupasan Ustaz tentang urusan terakhir. Bahagian kedua pada pertanyaan ini cukup lengkap, cukup jelas. Jadi apakah nasihat Ustaz kepada semua yang saya baca surat khabar Ustaz, hari-hari cerita mati. Hari-hari mati. Mati itu dekat dengan kita. Jadi apa pesan Ustaz kepada semua rakyat Malaysia menonton Al-Kuliah pada pertanyaan ini? Silakan Ustaz. Okay, terima kasih kepada Fadil Ustaz Fauzi. Jadi pesananlah dan sedikit kepada penonton, para penonton dan mati Allah sekalian. Antara pesanannya, yang pertama itu berkenaan kematian, beringat dengan kematian. Dia sentiasa tiba, tidak menunggu masa, tidak memberi isyarat dan tidak lambat, tidak cepat walaupun sesaat. Kemudian jika kita berlakunya kematian dalam keluarga kita, biarlah kita sendiri yang tampil ke hadapan untuk kita menguruskan jenazah tersebut. Jangan bagi orang luar. Kita sendiri yang buat. Itu pesanan saya. Yang pastinya kita ada sifat yang sabar, kita ada sifat yang amanah, kita ada sifat berani, kita ada sedikit ilmu. Dan kita uruskan dengan penuh kasih sayang. Ya, betul Ustaz. Kita biasanya kita mandikan. Ingat, ini adalah mandi yang terakhir bagi jenazah ini. Jadi kalau keluarga sendiri yang buat, biasanya keluarga itu akan mandikan dengan penuh kasih sayang. Itu yang kita perlukan sebenarnya Ustaz.
Okey, habis nanti Ustaz kita akan tutup. Kita akan tutup. Dan, kita ikat kepalanya. Ya, kita akan saya tunjuk sedikit Ya, Ustaz. ya. Saya tunjuk sedikit. Untuk terakhir Ustaz. Untuk terakhir. Kita pun dah Sekejap ada. Ustaz ya. Ya. Sekejap ini kita akan tutup. Tutup. Sekejap saja kerana mungkin dia lemah Ustaz sebab ada plastik. Kalau tak ada Ya. plastik boleh tutup lama. Tak apa Ustaz. Okey. Okey. Sekejap saja saya. Ya, sekejap. Okey, di sini kita akan cantumkan Ustaz. Kemudian Ya. diikatlah. Okey. Okey, ikat ni saya ikat tak kemas lah Ustaz ya. Ya, Jadi saya buka semula ni Ustaz. Nanti bayar saya nak menjawab gemak dia Ustaz. Ya. Okey. Okey. Jenazah senyum Ustaz. Alhamdulillah. Jenazah senyum. Mati beriman. Alhamdulillah. Mati dalam beriman Ya. Ustaz. Kita nak semua itu saya. Mudah-mudahan Ya. mari kita husnul khatimah. Ya. Jadi tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, itulah yang bahagia Ustaz Lutfi menerang kepada kita tentang orang kata apa, bagaimana kita nak uruskan urusan terakhir hidup seseorang yang kita sayangi ataupun kita sendiri yang akan diuruskan oleh Ustaz Lutfi ataupun siapa saja. Ustaz, barangkali kalau kita lihat ada 5 kain 5 tali Ustaz. Ya. Ada orang kata bila masuk dalam kubur tarik balik tali ni. Ya. Betul ke Ustaz? Biasanya kita akan bukakan semua tali lah. Bila dah dikebumikan, kita akan bukakan semua talinya. Longgarkan semua tali. Tapi kadang-kadang tu tali ni pun disalah guna juga Ustaz. Kesian tali ni Ustaz. Buat tangkal azimat macam-macam. Buat tangkal lah, buat azimat macam-macam. Saya pernah Ustaz, saya buang saja Ustaz. Longgarkan Ya. tapi tak naik ke atas. Dia marah, kenapa tak naik ke atas? Sebab dia nak ambil jadikan azimat tu Ustaz. Sebab dia tak dapat, sebab tu dia marah. Kalau Ustaz bagi dia tak marah. Dia belanja Ustaz lagi. InsyaAllah. Okey, jangan terjebak dengan benda khurafat ya. Ya, jangan Jadi terjebak. tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, itulah kesudahannya urusan terakhir kita dan bukan setakat terhenti di sini saudara perempuan. Kita ada satu destinasi lagi iaitu pengembaraan terakhir. Setelah diuruskan dengan urusan terakhir, menaiki van jenazah dan seterusnya ke tanah perkuburan untuk disemadikan sebagai tuntutan sebagai jenazah yang muslim. Apa pun perempuan dirahmati Allah, ambillah iktibar dari apa yang kita bincangkan pada Al-Quran bahagian kedua urusan terakhir ini. Mudah-mudahan kita semua yakin bahawa kita akan bertemu dengan Allah dan sempurnakanlah jenazah kita supaya sempurna bertemu dengan Allah satu ketika nanti. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Lutfi. Ya, terima kasih pembantunya. Terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang menonton Al-Quran pada petang ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Tiap-tiap makhluk semuanya akan rosak dan binasa. Allah Ta'ala jualah yang mengaturkan segala-galanya. Dan kepadanya kita sekalian akan kembali. Maka berbahagialah siapa yang terselamat dan terlepas daripada azab api neraka Jahannam dan mendapat peluang masuk ke dalam syurga Allah. Maka segala nikmat kelazatan hidup di dalam dunia ini adalah palsu belaka, hanya untuk sementara waktu sahaja. Wahai hamba-hamba Allah, insaflah bahawa daripada tanah kamu telah dijadikan, kemudian ke dalam tanah pula kamu dimasukkan, dan daripadanya kamu akan dikeluarkan. Tuhan menjadikan kamu untuk menunaikan amanah dan kewajipan. Maka semasa kamu di dalam tanah menjadi mangsa dan makanan kepada ulat dan cacing yang berkeliaran, sehingga berkecai-kecai hancur lebur, bercerailah daging daripada badan. Pada akhirnya kamu dibangkitkan daripada tanah perkuburan. Kamu dihidupkan semula, kemudian hadir di tempat perhimpunan. Wahai hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Tuhan